Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Danisa binti Badul Zaman, nombor matrik ID19312230. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan saya akan mula membentangkan tajuk salah faham terhadap Islam. Yang pertama, kita tengok pengenalan. Salah faham terhadap Islam menimbulkan keseliruan dan kekeliruan terhadap kefahaman Islam. Punca-puncanya adalah ajaran Islam yang tidak tepat, tersasar dari ajaran Islam yang benar. Akibat daripada salah faham ini terwujudlah propaganda media barat yang menggambarkan Islam sebagai satu bentuk keganasan, ketaksuban dan kemunduran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aiman binti Abdul Hadi, nombor matrik D19312271. Saya akan menerangkan tentang definisi salah faham terhadap Islam. Salah faham terhadap Islam bermaksud memahami Islam dengan kefahaman bahawa agama Islam sebagai satu kecenderungan peribadi semata-mata dan tidak mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Qutub dalam kitabnya Salah Faham Terhadap Islam menyatakan bahawa salah faham terhadap Islam juga ialah salah satu kefahaman bahawa agama merupakan sesuatu kenyataan hidup pada masa lampau dan tidak sesuai pada zaman moden. Mereka menganggap bahawa agama hanya bertujuan mendidik jiwa dan mengasuh manusia dengan prinsip, etika dan moral yang tertentu. Okey, seterusnya kita tengok faktor-faktor penyebab salah faham terhadap Islam. Faktor-faktornya terdapat dua faktor, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Seterusnya kita tengok faktor-faktor salah faham terhadap Islam. Terdapat dua faktor, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman maksudnya faktor salah faham terhadap Islam yang berpunca daripada kelemahan umat Islam sendiri, persembahan wilayah Islam yang semakin luas, perselisihan faham dan perpecahan umat Islam, elemen subversis dalam negara atau kerajaan Islam, kurang ilmu pengetahuan tentang agama Islam, perkembangan ajaran sesat atau ajaran yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menerangkan tentang faktor luaran. Faktor luaran ini bermaksud faktor yang berpunca daripada pengaruh-pengaruh daripada pihak luar ataupun pengaruh yang merosakkan ajaran Islam sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Faktor luaran ini ialah gerakan-gerakan membalik Kristian dalam penyebaran agama Kristian masuk ke negara Islam mengakibatkan segelintir umat Islam menjadi murtad. Dan faktor luaran ini menyebabkan ajaran sesat di dalam Islam makin berluasa. Sebagai contoh, ajaran Ayah Pin pada tahun 1870-an di Terengganu, Martabat 7 pada tahun 1950-an di Kelantan, dan ajaran Bahayah iaitu ajaran kebatinan campuran di antara Islam, Yahudi, Nasrani, Buddha dan lain-lain. Selain itu, antara faktor luaran juga ialah serangan pemikiran oleh orientalis barat, juga dilakukan oleh intelektual Zionis. Walau bagaimanapun, sama ada Zionis ataupun orientalis barat semata-mata pada asasnya adalah sama, iaitu penulis barat. Serangan pemikiran oleh orientalis barat juga prejudis cukup berkesan untuk mencetuskan salah faham terhadap Islam. Dan ini antara sebab-sebabnya. Salah satunya adalah orientalis barat dan prejudis orientalis barat yang terlalu prejudis terhadap Timur begitu ramai pada era sebelum penjajahan barat ke negara Islam. Pada asasnya, maklumat yang dikembangkan oleh mereka bersifat kedua tangan, bukan interaksi sebenar mereka dengan kebudayaan Islam yang dikaji. Selain itu, pengaruh kebudayaan asing. Islam muncul di tengah-tengah tiga kebudayaan Sasaniyah atau Parsi di timur dan kebudayaan atau agama Kristian dan Yahudi. Sasaniyah lebih mempengaruhi aspek kesenian dan hiburan, manakala Kristian dan Yahudi lebih mempengaruhi pada aspek-aspek agama. Antaranya sebahagian penganut Kristian
dan Yahudi yang dikenali sebagai ahli kitab kerana mereka juga menerima kitab Sanawi, kitab Samawi yang telah memeluk agama Islam. Dalam masa yang sama, mereka juga membawa elemen-elemen Israeliat dalam pentafsiran Al-Quran. Sebahagian elemen itu diakui oleh cendekiawan Islam, manakala sebahagian elemen itu diragui kebenarannya atau ditolak. Di samping itu, penjajahan Barat dan dasar pecah perintah memberikan kesan tidak langsung kepada pencabahan ajaran sesat. Dasar pecah perintah menyebabkan dunia Islam tidak bersatu dan tidak wujud satu konsensus untuk menangani permasalahan umat Islam termasuk ajaran sesat. Dan akhir sekali, penjajahan dan modernisme Barat. Penjajahan dan modernisme Barat yang diperkenalkan oleh penjajah Barat terhadap dunia Islam, khususnya dalam arena pendidikan, menyebabkan skop pendidikan Islam diletakkan dalam konteks tradisional. Seterusnya, ia menyebabkan Islam dipandang secara perspektif tradisional, bukan sebagai agama yang dinamik dan maju. Seterusnya kita tengok bentuk salah faham tradisional. Yang pertama, agama yang dimanipulasikan. Contohnya dogmatisme dan ideologi, agama adaptasi daripada agama Kristian dan agama yang kolot. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menerangkan tentang bentuk salah faham tradisional dalam tajuk Al-Quran dan Hadis dimanipulasi. Sebahagian orientalis Barat meletakkan Al-Quran sebagai wahyu dalam keraguan dengan alasan Nabi Muhammad SAW ummi, tidak boleh membaca dan menulis, atau secara mutlak tidak mempunyai pengetahuan. Oleh itu, mereka meragui keupayaan Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu. Sifat ummi dikaitkan dengan Nabi Muhammad sebenarnya menjadi ketentuan Allah supaya baginda tidak difitnah sebagai seorang yang mencipta Al-Quran. Bangsa Arab Quraisy yang disifatkan di dalam Al-Quran sebagai ummiyin, iaitu buta huruf. Pada dasarnya, mereka bukanlah buta huruf secara mutlak. Mereka lebih dikaitkan dengan kegiatan syair ataupun puisi. Bangsa Arab Quraisy juga ketika itu tidak mempunyai tulisan tersendiri pada hari ini, walaupun mereka mempunyai bahasa yang stabil. Sebaliknya juga, huruf atau tulisan yang digunakan juga dipinjam daripada bahasa Arab Himsyar. Selain itu, sebahagian umat Islam salah faham tentang kedudukan hadis dan meragui kesahihannya. Lalu mereka menolak kewujudan hadis sebagai salah satu sumber perdagangan syariat, akidah dan akhlak dengan alasan hadis tidak dibukukan semasa Nabi SAW masih hidup. Memang pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, tidak dibukukan hadis, tapi dengan arahan baginda juga, kerana baginda risau akan pencampuran ataupun kecelaruan antara Al-Quran dan hadis yang menyebabkan bercampur aduk dengan Al-Quran dan menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran dan Islam secara keseluruhannya. Namun hadis-hadis itu telah dirakamkan oleh sahabat yang mempunyai daya ingatan dan hafalan yang tinggi untuk dibukukan pada era berikutnya. Jadi kemudian Rasulullah SAW sendiri yang dimanipulasikan. Mereka menganggap Rasulullah SAW sebagai penggemar
poligami. Rasulullah SAW selalu digambarkan oleh orientalis barat yang suka mengamalkan poligami. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad sendiri memang mempunyai ramai isteri. Walaupun begitu, poligami yang dilakukan oleh baginda dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas tujuan untuk penyebaran dan perpaduan umat Islam yang terdiri daripada kabilah dan etnik. Oleh itu, para isteri baginda terdiri daripada kabilah dan etnik. Secara realiti dia, sebahagian daripada isteri baginda ialah balu yang kematian suami pada peperangan. Dan akhir sekali, kedudukan wanita yang dimanipulasi. Bagi mereka, wanita dianggap sebagai hamba seks. Wanita dalam kajian sosiologi dan kebudayaan barat digambarkan sebagai hamba seks atau digunakan untuk memuaskan hawa nafsu golongan lelaki. Antara alasan yang mereka gunakan adalah kerana mereka dipaksa untuk menutup aurat dan tidak boleh bergaul bebas, serta tidak dibenarkan menjalankan aktiviti kehidupan harian demi untuk memenuhi nafsu suami ataupun tuannya semata-mata. Dan selain itu, wanita didera dan dianiaya. Wanita Islam digambarkan dalam sebahagian tulisan tradisional dan semasa barat berada dalam kedudukan teraniaya dan didera. Penderaan dan penganiayaan terhadap golongan wanita bukan merupakan ciri atau sifat agama Islam. Malahan Islam diturunkan salah satunya mendera wanita daripada perhambaan seks. Penderaan golongan wanita berlaku dalam kebudayaan dan tamadun Islam lagi. Sekian. Okey, seterusnya kita tengok bentuk salah faham semasa. Bentuknya ada 3. Yang pertama, fundamentalisme, iaitu istilah fundamentalisme ni digunakan dengan ajaran Islam untuk menggambarkan bahawa agama Islam satu agama yang taksub dan tidak secocok dengan era moden semasa kerana tidak berunsur moderasi pada fundamentalisme. Ternyata labelan ini meleset kerana toleransi terhadap serasi dengan fundamentalisme. Fundamentalisme digunakan untuk menggambarkan umat Islam sebagai masyarakat yang tertutup dan tidak menerima sebarang elemen daripada peradaban lain. Yang kedua, ekstremisme. Ekstremisme pula digunakan untuk menggambarkan bahawa wujud golongan ekstremis atau melampau seperti golongan Wahabi dalam masyarakat Islam yang boleh mengancam kesejahteraan hubungan antara manusia daripada pelbagai latar belakang agama. Dan yang ketiga, kita tengok terorisme. Istilah ini dipercayai mula digunakan apabila wujud elemen ganas dalam Islam yang bersifat individu dan menggunakan kekuatan senjata seperti bom untuk membunuh mangsa. Terorisme mungkin mula digunakan pada insiden pertama yang melibatkan pengebom Arab Palestin yang berani mati dalam menentang penjajahan Israel terhadap Palestin seperti yang berlaku sekarang. Seterusnya, digunakan dengan meluas selepas insiden pengeboman Bali dan peristiwa 11 September. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menerangkan tentang bentuk salah faham semasa dalam konteks dalam bentuk pandangan tanggapan ataupun persepsi umum. Yang pertama, Islam sebagai penyebab pertembungan peradaban abad ke-21 atau alaf baharu. Dalam konteks perbincangan akademik dalam kalangan orientalis semasa, Islam dianggap sebagai berpotensi mencetuskan pertembungan peradaban seperti yang dilihat pada hari ini, iaitu abad ke-21 ataupun alaf baharu inilah. Hakikatnya pertembungan peradaban bukan inisiatif umat Islam, tetapi ia lebih menggambarkan kesangsian dan prejudis barat. Selain daripada itu, aspek rohanian dalam Islam tidak relevan untuk mengejar kemajuan. Pandangan popular yang tenggelam dalam arus kemajuan memandangkan bahawa aspek kerohanian dalam Islam tidak relevan untuk memandang bahawa aspek rohanian tidak relevan, tidak mengajar arus kemajuan. Dengan kata lain, ilmu berteraskan sains teknologi, profesionalisme dan seumpamanya selain kurang diperlukan dalam dunia semasa. Dan yang ketiga, penghayatan tamadun Islam tertumpu pada konteks nostalgia.
atau kenang-kenangan serta berbangga, sedangkan ia merupakan racun umat Islam untuk maju lantaran berpuas hati pada apa yang ada atau merasakan ianya sudah cukup. Dan yang terakhir sekali, keterbatasan kuasa atau utiliti rujukan dan sumber Islam. Okey, sebahagian intelektual Islam tidak yakin dengan keupayaan sumber ilmu Islam sebagai rujukan dalam kegiatan ekonomi mereka kerana salah satu puncanya mereka terikat dengan kemajuan barat seperti Korea, Jepun atau lebih dikenali sebagai selain daripada agama Islam. Okey, seterusnya kita tengok golongan Islam liberal. Golongan ini menggambarkan prinsip yang mereka anuti, iaitu Islam menekankan kebebasan peribadi dan membebaskan daripada politik yang menindas. Liberal bagi golongan ini mempunyai dua maksud, iaitu pembebasan dan kebebasan. Percaya bahawa Islam ditampal dengan kata sifat, namun hakikatnya Islam ditafsir secara berbeza-beza mengikut keinginan pentafsiran mereka. Liberalisme merupakan ideologi dan pemikiran falsafah dan tradisi politik yang didasari dengan pemahaman, iaitu kebebasan ialah nilai politik utama. Liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dalam pemerintahan dan agama. Pemikiran Islam liberal telah melibatkan tokoh-tokoh pemikir Islam yang terkenal dalam media barat, iaitu atau tempatan seperti Ahmad Khan, Ahmad Naim, Fatimah Mernissi, Ahmad Wahid dan ramai lagi. Islam liberal semakin kukuh di Indonesia apabila jaringan Islam liberal JIL ditubuhkan pada 8 Mac 2001. Pengaruh Islam liberal tidak sunyi merentasi negara yang mempunyai dasar terbuka seperti Mesir dan beberapa negara Timur Tengah. Sekarang saya akan menerangkan tentang perjuangan Islam liberal. Antaranya ialah memilih politik sekular, menganut agama pluralisme, membenarkan perkahwinan berlainan agama, membenarkan pewarisan berlainan agama, membenarkan pengucapan salam kepada orang bukan Islam dan membenarkan orang Islam murtad dengan secara bebas. Okey, seterusnya kita tengok apa itu Islamofobia. Islam bermaksud agama atau ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan dianuti oleh umat Islam. Fobia pula bererti ketakutan, keterlaluan atau ketakutan yang amat sangat akan sesuatu perkara. Islamofobia adalah perasaan takut terhadap Islam dari segi ajaran Islam, budaya dan segalanya yang berkaitan dengan Islam. Bermula dari zaman Nabi Muhammad seperti perlakuan Abu Lahab dan para pembesar kafir Quraisy. Amalan mendiskriminasikan orang Islam dengan mengasingkan mereka daripada kegiatan ekonomi sosial dan kehidupan masyarakat. Orang Barat mengatakan bahawa Islam mempunyai ideologi yang sangat ganas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tindakan untuk mengatasi salah faham terhadap Islam. Yang pertama, untuk mengatasi salah faham terhadap Islam ni sama ada dari segi dalam masyarakat Islam tersendiri atau luarannya bukanlah merupakan perkara yang mudah lantaran era di dunia ini dikuasai oleh arus globalisasi barat dalam semua aspek termasuk maklumat. Dan yang kedua, media massa antarabangsa dikuasai oleh barat. Tetapi pada masa itu terdapat satu jalan yang mungkin sukar tetapi berkesan untuk jangka masa yang panjang. Jalannya ialah umat Islam perlu menjadi umat contoh dan model kehadapan seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran. Antara cara yang disarankan adalah dalam konteks individu dan masyarakat. Okey, seterusnya kita tengok dalam konteks individu. Yang pertama, meningkatkan jati diri, menjejaki jejak langkah role model Islam seperti Imam Al-Syafi'i dan Imam Ghazali. Meningkatkan ketakwaan dan kecekalan masalah rohani kerana merupakan sumber kekuatan Islam. Mencontohi individu atau bangsa yang berjaya. Yang kedua, mempunyai aura karisma atau kewibawaan. Aura merupakan anugerah semenjak lahir, tetapi aspek-aspek ini boleh diusahakan dan dibangunkan dengan kecekalan, kegigihan dan kesabaran.
Yang ketiga, melengkapkan diri dengan ilmu semasa. Ilmu pengetahuan semasa merupakan keperluan setiap individu dan setiap individu Islam diperintahkan untuk menimba ilmu pengetahuan. Yang keempat, menguasai semua kepakaran sains, teknologi dan ICT. Di samping ilmu kemahiran dan kepakaran dalam sains, teknologi dan ICT diperlukan oleh setiap individu. Yang kelima, menghayati isi kandungan Al-Quran dan hadis. Menghayati isi kandungan juga dapat mempercepatkan proses untuk meningkatkan jati diri kerana Al-Quran dan hadis bagi umat Islam adalah segalanya, termasuk aspek motivasi yang diperlukan untuk inilah. Sekarang saya akan menerangkan tentang tindakan untuk mengatasi salah faham terhadap Islam dalam konteks masyarakat dan negara. Okay, yang pertama, meningkatkan keupayaan ekonomi. Negara Islam ni perlu membina keupayaan ekonomi tanpa bergantung kepada bantuan orang barat kerana boleh mengheret dunia Islam kepada pelbagai syarat dan peraturan yang boleh menjeratkan umat Islam tersendiri. Dan yang kedua, mewujud dan memperkukuhkan kemajuan sains, teknologi dan ICT. Pada dasar, kerajaan umat Islam tidak boleh menolak pembangunan sains teknologi kerana pada era ini benda itu amat penting. Jadi, Islam tidak boleh mengabaikan pembangunan sains, teknologi dan ICT untuk bersaing pada peringkat global yang seterusnya. Dan yang ketiga, membentuk masyarakat dinamik dan proaktif tanpa bertubuh atau berpuas hati dengan mentaliti subsidi kerajaan. Yang keempat, meningkatkan kerjasama sesama negara Islam dalam pelbagai urusan, contohnya urusan perdagangan, kebudayaan, sukan dan pendidikan. Dan yang terakhir sekali, menjalinkan hubungan antarabangsa dengan baik dan berkesan. Umat Islam perlu menjalinkan hubungan yang baik, tidak kira sama ada umat Islam tersendiri ataupun berbangsa lain. Hubungan dunia Islam dengan antarabangsa perlu diberikan perhatian. Dunia Islam perlu menerajui hubungan tersebut, bukan sahaja bersikap terbuka tetapi juga perlu responsif, proaktif dan berwibawa. Akhir sekali daripada saya ingin membuatkan kesimpulan. Kesimpulannya ialah terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya salah faham terhadap Islam. Terdapat dua gambaran yang salah tentang Islam, iaitu bentuk tradisional dan semasa. Oleh itu, Barat berhadapan dengan pengaruh Islam yang semakin meluas hingga ke benua Eropah seperti pada era Uthmaniyah dahulu. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.